Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu semula pada video cikgu yang seterusnya. Hari ini kita akan sambung semula tajuk reka bentuk makanan. Alatan untuk reka bentuk makanan sudah habis cikgu ajarkan. Jadi hari ini kita akan pergi kepada perkakasan dalam reka bentuk makanan. Baiklah, kita akan tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perkakasan dalam reka bentuk makanan. Perkakasan ialah alatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja dilakukan. Penggunaan teknologi dalam industri reka bentuk makanan membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk, menjimatkan masa dan tenaga. Kalau anda lihat, sebelum ini kita telah belajar peralatan. Sekarang kita akan belajar perkakasan. Apakah perbezaan di antara peralatan dan juga perkakasan? Peralatan adalah alatan yang digunakan untuk proses reka bentuk makanan di mana dia banyak menggunakan tenaga manusia dan secara manual. Manakala perkakasan kebanyakannya menggunakan teknologi dan dia akan melibatkan tenaga manusia. Baiklah, kita akan tengok kepada perkakasan yang pertama. Pengisar pelbagai guna. Kebanyakan rumah di Malaysia ini menggunakan pelbagai jenis pengisar pelbagai guna. Di pasaran terdapat pelbagai jenama, pelbagai harga. Cikgu pasti ramai rumah anda yang mempunyai pengisar pelbagai guna. Baiklah, mari kita tengok apakah fungsi pengisar pelbagai guna. Digunakan untuk mengisar pelbagai jenis makanan. Yang kedua, perkakasan adalah mesin pengisar jus buah-buahan. Yang ini pun ramai juga yang ada, tetapi setengah rumah tidak mempunyai mesin pengisar jus buah-buahan kerana ia bukanlah sesuatu yang lebih banyak digunakan berbanding dengan pengisar pelbagai guna. Namun masih ramai yang menggunakan mesin pengisar jus buah-buahan. Apakah fungsinya? Fungsi pengisar jus buah-buahan adalah digunakan untuk membuat jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau anda tengok gambar di sebelah kiri anda akan tengok ada satu bekas yang mengandungi buah-buahan. Okey, buah-buahan ataupun sayur-sayuran akan dimasukkan ke dalam bekas tersebut dan akan dikisar. Perkakasan yang ketiga adalah pengadun roti. Pengadun roti. Apakah fungsi pengadun roti? Digunakan untuk mengadun roti dan boleh dibakar terus. Kalau anda tengok bentuk dia ini, ada setengah rumah mempunyai pengadun roti. Ada setengah rumah tidak ada pengadun roti. Bagaimanakah proses terjadi dalam pengadun roti ini? Okay, selalunya orang yang menggunakan pengadun roti ini, dia akan memasukkan bahan-bahan untuk membuat roti. Contohnya tepung, telur, garam, susu dan yeast. Dia akan masukkan ke dalam pengadun roti ini. Kemudian akan ditetapkan masanya dan mesin pengadun roti ini akan mengadun roti tersebut, menguli roti tersebut dan membakar roti tersebut. Jadi apabila mesin pengadun roti ini membuat proses membuat roti, anda boleh buat kerja lain secara tidak langsung. Dia akan menjimatkan masa di mana anda boleh melakukan kerja lain semasa membuat roti. Perkakasan yang seterusnya adalah mesin pengadun. Kebanyakan rumah pun mempunyai mesin pengadun. Cuma dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan harga ataupun jenama sahaja yang berbeza. Apakah fungsi mesin pengadun? Digunakan untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan pasta. Tetapi dalam masyarakat Malaysia, kebanyakan kita menggunakan mesin pengadun ni adalah untuk membuat kek.
Anda boleh lihat ibu-ibu anda di rumah apabila mereka nak membuat kek, biasanya mereka menggunakan mesin pengadun. Perkakasan yang seterusnya adalah periuk nasi elektrik. Kalau anda lihat di sebelah kiri anda ini adalah periuk nasi elektrik. Okey, cikgu tahu ramai di rumah anda yang tidak mempunyai periuk nasi elektrik seperti ini. Cikgu nak anda tahu ini adalah periuk nasi elektrik selain periuk nasi elektrik di dalam rumah anda. Kalau di rumah anda tu kita tengok itu adalah periuk nasi elektrik juga. Cuma dia berbeza daripada gambar yang cikgu tunjukkan. Cikgu tunjukkan gambar ini supaya anda tahu yang ini adalah periuk nasi elektrik. Bagi yang tidak pernah jumpa ataupun tidak pernah tahu, ini adalah periuk nasi elektrik. Apakah fungsi periuk nasi elektrik? Digunakan untuk memasak nasi. Seterusnya adalah ketuhar elektrik. Apakah fungsi ketuhar elektrik? Digunakan untuk membakar makanan. Baiklah, kalau anda tengok tadi kita ada pengadun, mesin pengadun. Apabila kita buat kek, kita akan buat bancuhan tersebut di dalam mesin pengadun. Apabila kita nak membakar kek, kita akan gunakan ketuhar elektrik. Kebanyakan ketuhar di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai saiz ketuhar elektrik dan juga pelbagai jenama dan juga pelbagai harga. Terpulang kepada keupayaan anda untuk memiliki ketuhar yang mana satu. Seterusnya adalah pengukus elektrik. Pengukus elektrik ni ada setengah rumah ada setengah rumah tidak ada. Pengukus elektrik digunakan untuk mengukus makanan. Okey, ada setengah anda mengukus makanan menggunakan secara manual. Bermaksud anda letakkan periuk dan air di dalam di atas api dan anda mengukus makanan. Contohnya anda mengukus ikan, mengukus pau ataupun mengukus wonton, itu menggunakan pengukus. Tapi bila anda menggunakan pengukus elektrik, dia akan menjimatkan masa anda. Mungkin masa anda akan lebih cepat ataupun anda mungkin boleh membuat kerja lain. Sebab pengukus elektrik dia sudah tetapkan masa. Berapa lama masa yang digunakan untuk mengukus sesuatu jenis bahan masakan. Peralatan ataupun perkakasan yang terakhir adalah ketuhar gelombang mikro. Fungsi ketuhar gelombang mikro adalah digunakan untuk memasak pelbagai jenis makanan yang pelbagai. Bermaksud kita boleh gunakan dia untuk pelbagai jenis makanan. Kalau rumah yang ada ketuhar gelombang mikro ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai microwave, selalunya anda boleh gunakan dia untuk memanas makanan sejuk beku. Contoh, anda keluarkan makanan yang telah dimasak tapi dalam keadaan beku. Tapi bila anda nak makan, anda boleh masukkan ke dalam ketuhar gelombang mikro dan panaskan makanan tersebut. Makanan tersebut akan cair ataupun akan boleh dimakan dalam masa yang sekejap. Ataupun anda nak nyah bekukan ais yang berada pada makanan, anda boleh gunakan ketuhar gelombang mikro. Baiklah, itu sahaja perkakasan yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita ada lebih kurang 8 jenis perkakasan untuk reka bentuk makanan. Apakah faedah perkakasan reka bentuk makanan yang perlu cikgu ingat kalau ditanya adalah dia untuk menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan juga memudahkan kerja-kerja mereka bentuk. Baiklah, sehingga berjumpa lagi pada video cikgu yang akan datang. Terima kasih.